Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat menyambung untuk sesi yang seterusnya bagi kemahiran menulis ayat, kemahiran membina ayat berdasarkan kata-kata hikmah. Untuk kali ini, kita akan menulis beberapa ayat dalam 4 ayat daripada kata-kata hikmah yang berbunyi al-jar qabla ad-dar. Sebelum ini, kita telah pun buat 5 ayat berdasarkan kata hikmah yang berbunyi baiti jannati, yang membawa maksud keluarga bahagia. Jadi, pada kali ini, kita akan membina ayat 4 ayat dalam bahasa yang mudah, yang mana memberi maksud kepada kata-kata hikmah al-jar qabla ad-dar. Para penonton sekalian, sebelum kita menulis 4 ayat tersebut, marilah kita fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan al-jar qabla ad-dar. Dalam bahasa Arab, al-jar bermaksud jiran, qabla sebelum, dan ad-dar rumah. Kalau kita terjemah per kata, jiran sebelum rumah. Jiran sebelum rumah. Tetapi maksud sebenar adalah kena tengok jiran, kena pilih jiran dulu sebelum kita duduk mana-mana tempat, mana-mana rumah. Tengok jiran sekeliling kita macam mana. Kalau baik jiran, baiklah kita. Ramah jiran, kita pun akan jadi baik. Kalau kita duduk dengan jiran yang tidak baik akhlaknya, mungkin kita akan terkesan dengan sifat tidak baik. Jadi, kata-kata hikmah ini lebih sesuai untuk kita fahami perlunya kita memilih jiran yang baik. Jadi, untuk seterusnya, dalam membina ayat, kita mesti letak dulu isi utama, isi penting dalam membina ayat. Jadi di sini saya telah pun meletakkan dalam 4 isi utama dalam membina 4 ayat. Okey. Jadi isi yang pertama adalah ikhtiyar al-jar at-tayyib. Okey, iaitu maksudnya memilih. Ikhtiyar, memilih. Al-jar, jiran, at-tayyib, baik. Ataupun kita boleh tukar ikhtiyar al-jar as-salih. Memilih jiran yang baik, yang soleh. Jadi, kenapa saya memilih frasa ini, ayat ini untuk isi pertama? Kerana untuk mendapatkan kebahagiaan dalam satu-satu tempat, kita mesti pilih dulu jiran yang baik. Jadi, kita akan buat dulu bahasa Melayunya agar mudah untuk kita buat ayat dia. Okey, jadi kita akan tulis dulu bahasa Melayu. Memilih jiran yang baik. Dalam pembinaan ayat ni saya akan gunakan banyak warna agar kita mudah untuk tengok maksud dia. Okey, kita buat maksud bahasa Melayu dia. Memilih jiran yang baik. Memilih jiran yang baik sangat penting dalam membina masyarakat yang saling mencintai. Okey. Kan nampak macam panjang, tetapi sebenarnya insya-Allah senang saja. Jadi kita akan warnakan dululah memilih jiran yang baik. Satu warna untuk kita mudah buat ayat dia. Kita buat warna hijau lah. Isi penting kita akan guna warna hijau. Okey, sangat penting kita guna warna lain. Kita ambillah warna merah. Dalam membina satu frasa, kita guna warna biru. Masyarakat, kita ambil warna inilah coklat ni, warna oren. Kemudian yang saling mencintai, kita ambil warna, contohlah kita ambil warna purple. Okey, jadi setiap perkataan ini kita akan terjemah mengikut warna dia. Okey, kita akan buat
Bahasa Arabnya macam mana kan. Kita akan buat dulu bahasa Arab dia. Memilih jiran yang baik. Ni memilih jiran yang baik. Jadi kita tulis saja ayat dia. Ikhtiar al-jar as-salih ataupun at-tayyib. Tayyib. Okey. Memilih jiran yang baik, warna hijau kan. Sangat penting. Apa sangat penting? Sangat penting. Kita belajar daripada sesi yang lepas. Panggil muhimun penting. Muhimun penting. Kalau dia perempuan, muhimmah. Sekarang ni ikhtiar ni lelaki, muzakkar, jadi kena guna muhimmun. Penting. Kalau sangat penting, muhimmun jiddan. Sangat dalam bahasa Arab jiddan. Okey, sangat penting. Kemudian dalam membina. Dalam fi. Membina apa? Binalah. Fi bina i. Dalam membina. Masyarakat. Okey, masyarakat berasal daripada yajtami'u. Yajtami'u berkumpul. Jamaah. Yajtami'u berkumpul. Jamaah satu kelompok yang ramai. Kalau masyarakat panggil mujtama'. Yajtami'u jama'atun mujtama'. Mujtama' maksudnya adalah masyarakat fi bina'i al-mujtama'. Okey, al-mujtama' masyarakat, Allahu Akbar. Masyarakat yang saling mencintai. Cinta, hub, kasih sayang juga mahabbah, hub. Jadi orang yang berkasih sayang dipanggil al-mutahab. Kalau seorang al-mutahab. Tapi sebab mujtama' ni menunjukkan ramai, masyarakat dia ramai. Jadi kita kena kena samakan. Jadi nak ramaikan dia tambah ya nun je. Bina. Mutahabbin. Okey. Ikhtiar rujal at-tayyib muhimun jiddan fi bina'i bina'il mujtama' al-mutahabbin. Memilih jiran yang baik sangat penting dalam membina sebuah masyarakat yang saling mencintai. Sebab tu kita kena pilih jiran yang baik. Okey, itu bagi yang pertama lah. Ayat pertama, kita bermodalkan kata kunci memilih jiran yang baik. Pilih jiran dulu. Kemudian dah pilih jiran, kita kena pastikan hidup kita bahagia. Macam mana kita pastikan hidup bahagia? Ni. Kita letakkan dulu kita punya kata kunci yang kedua dalam hikam al-jar qabla ad-dar adalah as-sa'adah fil hayah. As-sa'adah maksudnya adalah kebahagiaan fil hayah, dalam kehidupan. Jadi kita akan gunakan frasa as-sa'adah fil hayah dalam membina ayat. Okey, contoh kita akan guna apa perbuatan yang menyebabkan kita bahagia? Hidup sesama jiran. Antaranya adalah tolong menolong sesama jiran akan menyebabkan ataupun membawa kepada kebahagiaan dalam hidup. Okey, jadi kita akan guna ayat yang kedua. Kita akan guna dia punya ayat tolong menolong sesama jiran akan membawa kepada kebahagiaan dalam hidup. Okey, ni contoh. Kita warnakan dulu. Dia punya keyword dia, yang dia punya modal kita adalah
kebahagiaan dalam hidup. Jadi kita warnakan hijau dulu. Tolong menolong, warna lain. Kan kita ambillah warna biru. Sesama jiran. Kita ambil warna orange tadi, akan membawa kepada, kita guna warna purple. Kita buanglah akan ni. Tak payah pun. Okey. Jadi tolong menolong sesama jiran membawa kepada kebahagiaan dalam hidup. Memang kalau kita asyik tolong menolong, kasih sayang, memang akan yang bahagia. Jadi macam mana bahasa Arab dia? Kita ubah je. Itu kita buat. Okay, tolong menolong. Apa tolong menolong? Tolong menolong dalam bahasa Arab kita sebut sebagai at-ta'awun. At-ta'awun. Okey, sesama jiran dalam bahasa Arab kita panggil sebagai baina. Allahu Akbar. Baina al-jar. At-ta'awun baina al-jar, tolong menolong sesama jiran, membawa kepada kita telah belajar pada yang sesi pertama itu, membawa kepada yuaddi ila. Yuaddi ila, membawa kepada. Sebab at-ta'awun ini muzakkar lelaki, kita guna ya, yuaddi. Kalau dia perempuan, katalah kita guna perempuan, maka tuaddi ila. Okey, ya ini meraihkan at-ta'awun, yuaddi ila, membawa kepada kebahagiaan dalam hidup. Ni as-sa'adah fil hayah. Jadi kita buat as-sa'adah fi al-hayati. Macam tu. Tolong menolong sesama jiran, at-ta'awun bainal jari yuaddi ila sa'adati fil hayat. Tolong menolong sesama jiran membawa kepada kebahagiaan dalam hidup ataupun menyebabkan rasa bahagia dalam hidup. Kita kena pegang perkataan ni, frasa ni, yuaddi ila. Sebab kita akan banyak guna nanti. Ta'awun. Dalam Quran sebut firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian ke arah kebaikan dan ketakwaan. Okey, kita buat ayat yang ketiga, ikramul jar. Okey, ikramul jar maksudnya adalah memuliakan jiran. Okey, kita akan buat bahasa Melayu dulu. Okey. Memuliakan jiran, kita buat ayat mudah aja. Memuliakan jiran adalah wajib dalam Islam. Kita buat aja. Kita buat bahasa Melayu dulu. Kita buat bahasa Melayu. Memuliakan jiran adalah wajib dalam Islam. Contoh. Okey, jadi macam mana ayat dia? Jadi kita buat ayat dia bahasa Arab. Sebelum tu kita tukar dulu dia punya warna. Memuliakan jiran, kita punya modal. Ayat kan wajib. Senang je insya-Allah. Kita guna warna biru. Dalam Islam kita guna warna merah. Okey, kita cuba terjemah. Macam mana terjemah dia? Tulis je. Contoh ayat dia. Kita guna warna hijau lah sebab memuliakan jiran. Jadi kita buat ikramu. Kita atas sikit. Ikramul jar. Apa? Okey, memuliakan jiran wajib. Jadi wajib je lah. Wajibun. Kita ke warna wajibun
wajibun. Okey, dalam agama Islam kita buat je apa dia? Fi al-Islam. Contoh. Okey, contoh ayat dia. Memuliakan jiran adalah wajib dalam agama Islam. Kan mudah ayat dia. Jadi kita akan gunakan perkataan-perkataan yang kita dah biasa guna. Dan bagi ayat yang terakhir, saya gunakan perkataan ihtiramul jar, memuliakan jiran. Okey. Kita akan bina ayat daripada perkataan ihtiramu al-jar. Macam mana kita nak buat ayat dia? Okey, kita buat Melayu dulu. Okey, kita buat. Okey, kita buat punya ayat bahasa Melayu dulu. Wajib bagi kita. Kita guna perkataan wajib bagi kita. Wajib bagi kita menghormati jiran kerana ia ni kembali kepada menghormati jiran lah. Ia sebahagian daripada sifat orang beriman. Contoh, nampak panjang tapi senang je. InsyaAllah kita akan belajar buat ayat yang senang. Kita je rasa, mungkin kita rasa susah, tapi sebenarnya senang saja. Okey, wajib bagi kita warnakan dulu. Kita akan belajar macam mana nak buat ayat wajib bagi kita. Warna merah. Menghormati jiran. Ini kita punya modal ayat kita. Okey, kerana ia. Kerana ia ni kita ambil warna biru. Sebahagian daripada kita ambil warna purple lah. Sifat-sifat orang beriman, kita ambil warna orange, coklat tadi. Okey, terjemah dia senang je. Kita wajib bagi kita. Wajib bagi kita ni dia banyak frasa boleh guna. Kita boleh guna alaina pun boleh. Warna dulu. Alaina pun boleh. Ke atas kita. Ataupun kita boleh guna tambah sikit, kan? Yajibu alaina pun boleh. Dia banyak bentuk boleh. Cuma kali ini saya ingin mengajak para penonton, para pendengar menggunakan yajibu alaina. Ulang banyak kali, insya-Allah kita boleh guna. Yajibu alaina, wajib bagi kita menghormati jiran. Ambil je ihtiramul jar. Yajibu alaina ihtiramu al-jiran. Ihtiram al-jar. Jiran. Guna warna yang hijau. Hijau. Ihtiramu al-jar. Kerana ia ni. Kerana dalam bahasa Arab, kerana kalau kita belajar dan ramai dah tahu, dalam bahasa Arab dipanggil li'anna. Li'anna, kan? Li'anna. Ambil warna pekat sikit. Li'anna. Okey, ni kerana. Kerana ia. Li'annahu. Kenapa guna hu? Kerana jika daripada ihtiramul jar. Ihtiram ini lelaki ni. Ihtiram. Jadi kena guna hu. Katalah sini perkataan dia muannas, perempuan, kena guna li'annaha. Tetapi oleh kerana pada ayat ni ihtiram ini muzakkar, lelaki, kena guna li'annahu. Kerana ia sebahagian daripada sifat-sifat orang beriman. Sebahagian senang je. Sebahagian daripada ni terjemahnya perkataannya iaitu min.
Min ini membawa maksud daripada, sebahagian daripada. Dia banyak maksud. Min telah membawa maksud sebahagian daripada. Sifat-sifat orang beriman sebenarnya sama je dalam macam bahasa Melayu. Sifati al-mu'min. Macam tu. Yajibu alaina ihtiram al-jar li'annahu min sifatil mu'min. Wajib bagi kita menghormati jiran tetangga kerana ia merupakan sebahagian daripada sifat-sifat orang beriman. Jadi, kalau kita perhatikan, ayat ini mudah saja untuk kita bina. Biasalah kalau ada tersilap nahu dia, tak tahu perkataan, kita kena terus belajar. Biasalah Allah tidak akan bagi terus. Allah suruh kita usaha dan usaha supaya ilmu itu ada nilai dia. Kita tahu susah payah kita belajar. Dan bagi guru, bagi peluang pelajar-pelajar tulis dengan ayat sendiri. Saya lebih suka pelajar-pelajar, para pendengar bina ayat sendiri. Tiru pun tak apa, janji kita tiru dalam keadaan faham. Jangan kita hafal. Hafal ini untuk kemahiran menulis tidak baiklah menghafal semata-mata, sebab kita nak ilmu itu ada asas dan kita buat atas dasar kemahiran selepas kita belajar. Jadi jangan putus asa belajar dan belajar. Insya-Allah orang yang berusaha, orang yang percaya diri, walaupun dia pernah gagal, maka dia insya-Allah akan berjaya. Jadi cukup sekadar tu untuk hikam yang kedua, kata-kata hikmah yang kedua, iaitu al-jar qabla dar. Kita telah pun buat 4 ayat. Kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Segala kesempurnaan datangnya daripada Allah dan segala kekurangan datangnya daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap. Sekiranya ada cadangan ataupun teguran, boleh tulis di ruangan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.